Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama akan belajar bahasa Arab dan khususnya kita akan belajar ilmu tasrif muka surat 69. Muka surat 69. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua, sebelum saya mula kelas ni, saya nak tanya kepada tuan-tuan, adakah suara saya jelas ke tidak? Adakah suara saya jelas ke tidak tuan-tuan, dan boleh tulis dalam ruang komen. Kalau tak jelas boleh bagi tahu. Okey, waalaikumsalam Puan Nurma, Puan Wirdah. Waalaikumsalam. Jelas ya? Okey, syukran tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan belajar tasrif muka surat 69. Hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillah. Baiklah tuan-tuan semua, apa khabar tuan-tuan semua? Kaifa halukum ayuhas sadatul kiram? Kaifa halukum? Semoga tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan tetap bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Baiklah tuan-tuan, jadi kita akan belajar tasrif muka surat 69. Okey. Jadi muka surat 69 ini masih berkenaan dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Wazan dia adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu tuan-tuan ya. Wazan dia adalah fa'ala yaf'ulu. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah, syukran Puan Wirdah, Puan Misalma. Alhamdulillah. Okey, jadi wazan muka surat 69 yang kita pelajari adalah wazan dia fa'ala yaf'ulu. Contoh kata kerja yang mengikut wazan fa'ala yaf'ulu dan ada dalam tabel muka surat 69, contoh dia adalah di sini da'a yad'u. Da'a yad'u. Okey, da'a yad'u. Okey, sekarang tuan-tuan semua, kita nampak bahawasanya da'a yad'u ini perkataan yang mengikut kepada wazan fa'ala yaf'ulu. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak tanya dahulu kepada tuan-tuan semua. Pertama, dalam tasrif yang paling asas kita kena pandai dalam mencari kata dasar. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa kata dasar daripada perkataan da'a yad'u? Sila tuan-tuan semua jawab dalam ruang komen. Tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar daripada perkataan da'a yad'u? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia? Sila tuan-tuan semua. Ada boleh jawab? Apa kata dasar daripada perkataan da'a yad'u? Da'a yad'u. Da'a yad'u ni maknanya adalah berdoa, mengundang ataupun berdakwah. Okey, Puan Nurmah, da'ain dan ya.
tersilap sedikit. Silap sedikit. Ada lagi, Puan Wirdah, dal, ain dan waw. Terbaik. Puan Misalmah, dal, ain dan alif. Belum tepat. Belum lagi betul secara sempurna, belum lagi ya. Dal, ain dan alif, belum lagi. Ada lagi nak jawab? Apa kata dasar daripada perkataan da'a ataupun yad'u? Sila tuan-tuan semua. Puan ada lagi tuan-tuan semua? Tak ada? Jadi tuan-tuan semua, kata dasar dia adalah yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain dan yang sejajar dengan lam. Yang mana satu tu tuan-tuan? Yang sejajar dengan fa adalah dal. Betul ya? Sejajar dengan fa adalah dal. Yang sejajar dengan ain adalah ain juga. Okey. Yang sejajar dengan lam, apa tuan-tuan yang sejajar dengan lam? Yang sejajar dengan lam adalah alif. Alif. Tapi tuan-tuan, alif tak pernah jadi kata dasar. Alif hanya samaran sahaja. Sama ada dia waw ataupun ya. Sekarang tuan-tuan, kita nak tentukan ni, alif ni waw ke ya? Macam mana kita nak tentukan dia Ustaz? Kita tengok pada fi'il mudhari' dia punya. Tengok pada fi'il mudhari'. Alif tu berubah jadi apa tuan-tuan? Alif dekat sini dia berubah jadi waw. Maka kata dasar dia sebenarnya bukan alif. Tapi apa? Tapi adalah waw. Jadi kata dasar dia tuan-tuan adalah waw. Jadi kata dasar dia dal, ain dan waw. Okey tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak mencari kata dasar, kena berhati-hati. Dan kena ingat bahawasanya alif bukan kata dasar. Jelas ke tidak jelas? Tulis dalam ruang komen. Tulis dalam ruang komen tuan-tuan. Jelas ke tak jelas dalam menentukan kata dasar ni. Waalaikumsalam Puan Maslina. Jadi tuan-tuan kena hati-hati ya. Kena hati-hati. Jangan sampai terpilih alif. Sebabkan alif hanya samaran sahaja. Jelas ke tak jelas? Tulis dalam ruang komen. Betul, Puan Misalmah, betul. Kata dasarnya dalam ain dan waw. Betul, terbaik. Okey, nampaknya begitu jelas. Okey. Jadi tuan-tuan semua, kata dasar adalah dal, ain dan waw. Maknanya tuan-tuan, ini ni da'a yad'u ni bukan bentuk asal dia. Kalau saya istilahkan macam semalam, bukan bentuk asal dia. Bukan bentuk semula jadi. Jadi apa bentuk semula jadi dia? Bentuk semula jadi dia adalah pakai waw. Tukar alif tu jadi waw. Da'awa. Samakan baris dia dengan baris pada wazan. Da'awa. Da'awa. Yad'u. Da'awa. Yad'u. Ini bentuk asal dia tuan-tuan. Ini adalah bentuk asal. Da'awa yad'u. Okey, Puan Maslina. Muka surat berapa? Muka surat 69 ya. Okey, waalaikumsalam Puan Hazlina. Okey. Jadi bentuk asal dia da'awa yad'u. Itu bentuk asal dia tuan-tuan ya. Bentuk asal tu apa Ustaz? Bentuk yang sesuai dengan wazan. Dan ada kata dasar dia. Jadi kita tak gunakan alif lagi kepada bentuk asal. Itunya kita gunakan waw. Bentuk asalnya apa guna dia Ustaz? Cuma nak menyamakan dengan wazan. Nak menyamakan dengan wazan ya. Okey. Sekarang tuan-tuan, alhamdulillah kita dah dapatkan kata dasar dan bentuk asal. Maka sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Apa ni bina dia tuan-tuan? Bina daripada perkataan kata kerja da'a. Apa bina dia tuan-tuan? Apa bina dia? Apa ni bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa nama dia bina dia ni tuan-tuan? Tuan-tuan semua. Apa nama bina dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa ni bina dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Bina apa dia tuan-tuan? Bina sahih, mu'tal. Kalau mu'tal apa? Kalau sahih apa? Masya Allah, terbaik. Puan Hazlina, Puan Nurmah, terbaik.
Okey. Okey, terbaik. Jadi, ada lagi nak jawab? Jadi, bina dia, kalau bercerita tentang bina, kita kena fokus kepada kata dasar. Di kata dasar ada huruf illah, maka confirm dia adalah mu'tal. Confirm dia adalah mu'tal. Sebabkan pada kata dasar ada huruf illah. Tapi nama dia lebih spesifik dia apa tuan-tuan? Nama spesifik dia apa? Kita tengok huruf illah ni sejajar dengan apa? Huruf illah sejajar dengan waw, dengan lam Ustaz. Lam dengan huruf illah. Lam dengan huruf illah. Maknanya huruf illah sejajar dengan lam, maka nama mu'tal secara spesifik dia adalah mu'tal naqis. Mu'tal naqis tuan-tuan ya. Mu'tal naqis. Okey, terbaik. Puan Misalmah, Puan Maslina, terbaik. Okey tuan-tuan. Jadi kita dah jumpa, dah tahu kata dasar, lepas tu bina dia tuan-tuan. Faham ke tidak faham? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Sila tuan-tuan tulis dalam ruang komen. Kalau faham, kita boleh teruskan kepada pembahasan selanjutnya. Faham ya? Okey, faham semua insya-Allah. Okey, sekarang kita teruskan kepada yang selanjutnya, iaitunya berkenaan dengan macam biasa, sirah dan wazan. Sirah dan wazan tuan-tuan ya. Macam biasa kita buat ya. Okey, sekarang saya nak bertanya kepada tuan-tuan. Okey, madza naqulu, apa bahasa Arabnya? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah, apa bahasa Arabnya kebencian. Apa bahasa Arabnya kebencian ataupun benci? Sila tuan-tuan, sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya kebencian ataupun benci? Tuan-tuan boleh tengok muka surat 69 tu, dalam table tu ada, membenci ada dalam table ya. Jadi sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa bahasa Arabnya kebencian ataupun benci? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya kebencian atau benci? Waalaikumsalam, Puan Aisyah. Kebencian ya, kebencian ataupun benci. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Okey, sila tuan-tuan semua. Sila, apa bahasa Arabnya kebencian ataupun benci? Puan Misalmah belum lagi betul. Puan Maslina terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya kebencian ataupun benci? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Tak ada lagi? Sila. Okey, kalau kebencian, okey, Puan Wirdah, Puan Misalmah terbaik. Ahsantum. Puan Hazrina terbaik. Betul, terbaik. Ahsanti. Jadi kebencian adalah qalwan. Qalwan. Kebencian ataupun benci. Tapi kalau Puan Misalmah jawab qala adalah telah benci, telah ada masa. Tapi kalau qalwat ini membenci ataupun kebencian. Tapi kalau qala membenci juga sama. Tapi qala tu ada masa khas dia, iaitunya telah benci. Jadi kalau qala itu telah, sebab tu dia fi'il.
Kalau fi'il ni kan memang ada masa dia. Kalau fi'il madi telah benci. Ini qala ni maknanya telah benci, bukan qala ya, tuan-tuan ya. Okey, alhamdulillah. Sekarang tuan-tuan saya nak tanya kepada tuan-tuan semua. Okey, Puan Nurmah terbaik. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa sirah dan wazan? Apa sirah dan wazan daripada perkataan qalwan ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan daripada perkataan qalwan? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Okey, sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh jawab? Apa sirah dan wazan dia? Apa sirah dan wazan dia? Ada yang boleh jawab? Okey, Puan Nurma. Terbaik. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dan wazan dia? Ada lagi? Tak ada? Puan Hazlina, sirah isim masdar, wazan fa'lan. Terbaik. Puan Wirda, masdar, fa'lan. Terbaik. Puan Aisyikin, fa'lan. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dan wazan dia? Okey. Sekarang kita jawab sama-sama ya. Sirah maknanya kebencian ya. Kalau kebencian kita pun tahu dia ni adalah kata nama terbitan. Maknanya dia adalah isim masdar. Ismun masdar. Atau masdar ya. Isim masdar. Maknanya sirah dia adalah isim masdar. Wazannya apa tuan-tuan? Wazan dia senang saja. Wazan dia adalah fa'lan. Wazan boleh rujuk muka surat. Muka surat apa wazannya? Muka surat 66. Muka surat 66. Boleh tengok sana. Muka surat 66 boleh terujuk wazan dekat sana. Jadi wazan dia adalah fa'lan. Okey, senang saja tuan-tuan ya. Senang saja insya-Allah. Okey. Okey. Masya-Allah. Terbaik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, kata membenci atau kebencian adalah kata nama terbitan atau isim masdar dan wazan dia adalah fa'lan. Faham ke tidak faham tuan-tuan? Faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Faham ke tidak faham? Jadi kita belajar sirah, wazan dan makna perkataan dia. Faham ya? InsyaAllah. Okey tuan-tuan, sekarang kita teruskan latihan yang kedua. Okey, syukran Puan Masina, Puan Nurmah faham ya, alhamdulillah. Puan Wirda faham, alhamdulillah. Sekarang kita masuk yang kedua, perkataan kedua. Saya nak tanya kepada tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Apa? Betul. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Jangan benci. Jangan membenci. Jangan membenci. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Jangan membenci. Jangan membenci. Sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Jangan membenci. Okey. Ustaz, alif sama ain lah ya. Betul. Alif sejajar dengan ain. Alif sejajar dengan ain? Tak. Kalau dekat sini ni, alif dia atau huruf illah dia sejajar dengan lam. Yang mana yang sejajar dengan ain? Tak ada ya. Sini ni qala ni tak ada sejajar dengan ain. Qaf, ini fa dia. Lepas tu ain dia adalah lam. Ain dia adalah lam. Lepas tu alif dekat ujung ni adalah ain dia adalah lam. Lam dia adalah alif. Jadi bukan macam tu. Fa, ain, lam. Jadi ain huruf illah dia, alif dia tak sejajar dengan ain. Tak, bukan. Bukan ya. Okay. Sekarang tuan-tuan saya nak tanya kepada soalan tadi tu. Apa bahasa Arabnya jangan benci ataupun jangan membenci? Jangan membenci. Sila tuan-tuan semua. Apa bahasa Arabnya? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah jangan membenci. Sila tuan-tuan semua
Okey, Masya Allah. Puan Maslina terbaik, Puan Nurmah. Puan Nurmah ada tersilap sedikit. Puan Misalma tersilap sedikit. Puan Wirdah terbaik. Terbaik. Sila tuan-tuan semua, sila. Sila tulis dalam ruang komen apa bahasa Arabnya jangan benci. Jangan benci. Tak lagi nak jawab? Okey. Jangan benci adalah la taqlu. La taqlu. Tuan-tuan jangan tambahkan dengan waw dekat ujung. Fi'il nahi dan juga fi'il amar, huruf illah dekat ujung kena buang. Jadi kalau bina nakis ni tuan-tuan, fi'il nahi dengan fi'il amar, huruf illah dekat ujung kena buang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam buku Nahu, ini ni kena buang ni. Sebab tu nama dia dekat sini dalam buku Nahu ni, la taqlu ni, ini adalah majzum. Majzum dengan apa tanda dia? Dengan membuang huruf illah. Jadi kalau fi'il mudhari', ini kan fi'il mudhari' sebenarnya, atau fi'il nahi lah ya. Fi'il nahi dalam ilmu nahwu ini ni dia jazam, sebab itulah dibuang huruf illah dia. Jadi kalau fi'il nahi, fi'il amar kena buang huruf illah dia. Kena buang huruf illah dekat ujung tu tuan-tuan ya. Kalau fi'il nahi, fi'il amar. Sebab itulah fi'il nahi ni dalam ilmu nahwu disebut dengan majzum. Majzum dengan hazaf huruf illah. Fi'il amar pun macam tu juga. Fi'il amar kan mabni ya. Kalau fi'il amar mabniyun ala hazaf huruf illah. Sebab tu fi'il amar dengan fi'il amar dengan fi'il nahi itu hazaf huruf illah. Okey tuan-tuan, faham ke tidak faham? Faham ke tidak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan, jangan tulis huruf illah dekat ujung ya. Okey. Lepas tu tuan-tuan, la taqlu, jangan benci. Lepas tu apa sirah dan wazan dia tuan-tuan ya? Apa sirah dan wazan dia? Okey, syukran Puan Maslina, alhamdulillah faham ya. Sekarang tuan-tuan, apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Puan Nurmah, fi'il amar, fi'il nahi, betul. Dia majzum, betul. Itu yang fi'il nahi itu dia kan mudhari' majzum, betul. Tapi kalau fi'il amar dia mabni ya, bukan majzum ya, mabni. Fi'il amar dia mabni ya, mabni ala hazaf huruf illah. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, apa sirah dan wazan dia? La taqlu, apa sirah dan wazan dia? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia? Apa sirah dan wazan dia? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Okey. Puan Nurmah fil aman. Puan Misalmah jangan. Puan Maslina fil nahi. Puan Aisyah fil nahi. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Masya-Allah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dan wazan dia? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Okey. Ada lagi yang lain? Jadi sirah dia adalah fi'il nahi. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia taf'ul. Betul ya? Taf'ul. Betul lah taf'ul ya. Kalau nak tengok wazan ni boleh tengok muka surat 66. Muka surat 66. La taf'ul. La taf'ul. Muka surat 66 ya. Okey, jadi wazan dia la taf'ul, dia sirah dia fi'il nahi dan maknanya adalah jangan membenci. Terbaik tuan-tuan. Okey, setakat ni tuan-tuan, hal fahimtum ayyuhas sadatul kiram, hal fahimtum? Faham ke tidak tuan-tuan? Kalau faham, kita teruskan kepada latihan ya. Faham ke tidak?
Faham ya? Fahim tu, alhamdulillah. Syukran Puan Norma. Syukran, alhamdulillah. Kalau faham, kita boleh teruskan uh, kepada latihan. Faham ya? Syukran Puan Masina. Syukran Puan Misalma. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita cuba latihan muka surat 69 yang di bawah tabel tu ya. Nah, kita cuba yang nomor 1. Nomor 1 ya. Syukran Puan Aisyah. Nomor 1 ya. Kita cuba nomor 1. Latihan. Latihan nomor 1. Nomor 1. Okey. Bla bla bla. Fi sabilillahi. Okey, sekarang tuan-tuan semua kita cuba kaedah tasrif dia dulu ya. Kita cuba kaedah tasrif dia. Yang ni dulu ya. Kita nak cari yang ni. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia? Sila tulis dalam ruang komen. Yang saya bagi tanda tu, apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia? Yang saya bagi tanda tu. Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Apa fi'il madi dia? Ada boleh jawab? Apa fi'il madi dia? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, terbaik. Puan Nurmah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Puan Maslina, terbaik. Puan Maslina, terbaik. Puan Wirdah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia adalah ghaza. Maknanya apa? Maknanya adalah berperang. Telah berperang kalau ghaza ya. Okey, Puan Misalma, terbaik. Sekarang tuan-tuan semua, apa sirah dia tuan-tuan? Yang dalam ayat ni apa sirah dia tuan-tuan? Dalam ayat ni. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Yang dalam ayat tu. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Ada boleh jawab apa sirah dia? Sila tuan-tuan semua. Apa sirah dia? Puan Maslina, terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Wirdah, terbaik. Puan Maslina sirah dia tersilap tu. Sorry, tersilap saya tadi. Puan Maslina tersilap. Puan Wirdah terbaik, Puan Nurmah terbaik, Puan Misalma terbaik. Betul. Fil Amar. Lagi nak jawab apa sirah dia tuan-tuan semua? Apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini dia gunakan alif dekat depan. Confirm dah dia tu fi'il amar. Dia adalah fi'il amar. Kalau dia fi'il mudhari, hamzah dia tu macam ni. Macam ni hamzah dia. Tuan-tuan ya. Okey tuan-tuan. Ini bukan fi'il mudhari, ini adalah fi'il amar. Senang saja insya-Allah. Jadi sini ni apa bacaan dia? Bacaan dia adalah ughzu. Berperanglah di jalan Allah. Macam tu tuan-tuan ya. Sekarang wazan dia tuan-tuan. Apa wazan dia tuan-tuan? Tuan-tuan boleh rujuk muka surat wazannya muka surat 66. Sila tuan-tuan semua. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan. Apa wazan dia? Anda boleh jawab. Apa wazan dia? Ughzu. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Anda boleh jawab? Okey, Puan Maslina, Puan Wirdah terbaik.
Okey, ada lagi nak jawab? Apa tu wazan dia tuan-tuan ya? Okey, tak ada lagi. Jadi wazan dia betul. Itu boleh tengok muka surat 66, wazan dia adalah uf'ul. Uf'ul. Ustaz, tak sama pun Ustaz. Ughzu dengan uf'ul macam tak sama pun Ustaz. Macam tak sama pun Ustaz. Okey, kita cuba sama-sama ya. Macam tak sama pun Ustaz. Sepatutnya wazan dengan perkataan ni kena sama. Okey, kita cuba ya sama-sama ya. Tuan-tuan semua, macam kita cakap tadi, ughzu ni dekat ujung dia ni ada waw sebenarnya. Sebagai tanda ya. Sebenarnya ada waw. Sebenarnya dekat ujung dia ni. Sebenarnya dia ada waw dekat ujung dia tu tuan-tuan ya. Sebenarnya ada waw. Tapi waw dia dihazafkan. Waw dia dihazafkan. Jadi kalau ada waw dekat sana, sambunglah dengan wazan. Sesuai dengan wazan. Cuma waw dia dibuang. Sebabkan memang kaedah nahwu dia, waw pada ujung fi'il amar tu kena buang lah. Huruf illah di ujung tu kena buang dalam fi'il amar ya. Jadi sebenarnya ada waw. Jadi kalau ada waw, bentuk semula jadi dia ada waw, maka dia sama dengan wazan ya. Okey. Sekarang tuan-tuan, apa bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Bina dia. Ada boleh jawab? Bina dia bina mu'tal naqis. Bina dia adalah mu'tal naqis. Okey, saya tak ada ke atas sajalah dia, tak cukup space dia. Okey. Mu'tal naqis. Ini pun kita dah bincang di awal-awal, bina dia adalah mu'tal naqis. Jadi tuan-tuan semua betul terbaik. Syukran Puan Maslina, Puan Misna terbaik. Jadi tuan-tuan semua, fi'il maddi dia adalah ghaza, sighah dia adalah fi'il amar, wazan dia uf'ul, bina dia mu'tal naqis. Terbaik tuan-tuan. Untuk tasrif ni tuan-tuan, jelas ke tidak jelas? Untuk tasrif ni, jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ya? Jelas tuan-tuan semua? Jelas insyaAllah. Okey, masya-Allah terbaik tuan-tuan semua. Tak mahir bila ada huruf yang kena buang dan kena ganti aja Ustaz. Okey, tak apa, nanti terbiasa insya-Allah. Kalau istiqamah insya-Allah boleh jelas nanti dan boleh mahir insya-Allah. Sekarang kalau tasrif dah selesai, kita masuk kepada nahwu dia. Ughzu. Ughzu ni apa ni tuan-tuan? Ughzu ni apa tadi? Ughzu tu apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Macam mana cara kita menyebutkan kaedah nahwu dia, ughzu tu. Apa i'rab dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Ughzu dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan nak mensyarahkan, nak menjelaskan ughzu dalam kaedah ilmu nahwu. Macam mana tuan-tuan? Ataupun i'rab dia. Sila tuan-tuan semua. Ada boleh jawab? Ughzu dia adalah fi'il amar. Dia adalah fi'il amar ya. Betul tuan-tuan ya? Fi'il amar. Setiap fi'il amar dan fi'il madi dia mabni. Maka sini kita sebut mabni. Mabni ala apa di sini tuan-tuan? Kalau fi'il amar dalam buku nahwu ada 4 tu. Mabni ala sukun, mabni ala hazaf nun. Betul ya? Mabni ala sukun, mabni ala hazaf nun, mabni ala hazaf huruf illah. Satu lagi, 3 ya? 3 saja. Betul ya? 3 saja. Jadi sekarang tuan-tuan, sini fi'il amar dia mabni ala apa ni tuan-tuan? Mabni ala apa ni? Kalau tuan-tuan nak tengok ni fi'il amar ni mabni ala apa saja dia ada pada muka surat 156. Ada 4 mabni dia. Mabni ala sukun, mabni ala hazaf huruf illah, mabni ala hazaf nun, mabni ala al-fathi. Sekarang ni mabni ala apa ni tuan-tuan? Terbaik tuan-tuan semua. Mabni ala hazaf huruf illah. Sebabkan tadi ada huruf illah dekat ujung. Sebenarnya macam kita buat dalam ilmu tasrif tadi, ada waw dekat ujung, cuma waw dia kena buang ya.
Jadi mabni ala hazaf huruf illah, bukan mabni ala sukun. Sebab ujungnya tak sukun pun. Tapi sini ni mabni ala hazaf huruf illah. Okey tuan-tuan ya. Mabni ala hazaf huruf illah. Lepas tu tuan-tuan, setiap fi'il mesti dan wajib ada fa'il dia. Apa fa'il dia tuan-tuan? Siapa? Berperanglah siapa? Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Fa'il dia mana tuan-tuan? Mana fa'il dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Siapa yang berperang? Siapa? Berperanglah siapa? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Mana fa'il dia tuan-tuan? Mana fa'il dia? Okey, Puan Miss Salmah terbaik. Betul. Ada lagi nak jawab? Ada lagi nak jawab? Mana fa'il dia? Siapa fa'il dia? Okey, tak ada lagi. Fa'il dia adalah, kalau fi'il amar itu fa'il dia, pelaku dia hanya 6 saja. Antara yang 6 saja. Engkau lelaki, engkau perempuan. Kamu berdua lelaki, kamu berdua perempuan. Ataupun kamu semua lelaki, ataupun kamu semua perempuan. Itu saja fa'il dia. 6 saja. Antara yang 6 saja. Jadi kalau dekat sini uzuni, ini engkau lelaki. Maknanya fa'il dia mustatir anta. Engkau berperanglah. Engkau berperanglah. Fi. Fi apa tuan-tuan? Fi haraf jar. Ini senang insyaAllah. Fi haraf jar. Maknanya sabili ni jadi apa ni tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Sabili ni jadi apa ni tuan-tuan? Macam mana cara kita menyebutkan i'rab dia tuan-tuan? Sabili. Sila tuan-tuan semua. Sabili macam mana tuan-tuan semua? Macam mana kita sebut i'rab dia? Sila tulis dalam ruang komen. Okey. Betul. Puan Masrina terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Miss Salmah terbaik. Ada lagi? Puan Wirda terbaik. Okey, Puan Kamariah betul. Ada lagi nak jawab? Puan Nurmah terbaik. Betul. Jadi sabili selepas huruf jar, nama dia adalah isim majrur. Majrur bil dengan apa tuan-tuan? Bil kasrah. Kenapa di sini tak boleh pakai tanwin tuan-tuan? Kenapa? Kalau kasrah kan boleh saja dia sabilin. Sabilin. Sebabkan dia tak ada alif lam pun. Tak ada alif lam, sepatutnya kita kena buat dekat ujung dia tanwin. Sebab tak ada alif lam pun. Kalau tak ada alif lam, kena ujung tanwin. Kenapa di sini ni tak boleh bertanwin tuan-tuan semua? Kenapa tuan-tuan? Kenapa lam dia dekat ujung tu, kenapa tak boleh tanwin? Okey, Puan Nurmah terbaik. Terbaik tuan-tuan. Masya Allah terbaik Puan Musina. Okey, Puan Musina, Puan Nurmah terbaik. Puan Aminah terbaik. Masya Allah terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey, jadi sabili adalah wahwa mudhaf. Sebab tu dia tak boleh bertanwin. Tak boleh sabilin. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi sabili. Tak boleh bertanwin dah. Sebabkan dia mudhaf. Okey, Allah. Allah jadi apa tuan-tuan? Allah. Allah, apa i'rab dia tuan-tuan? Apa i'rab dia? Allah. Apa i'rab daripada perkataan Allah? Apa i'rab dia tuan-tuan? Allah. Allah. Apa tuan-tuan? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Terbaik. Allah. Jadi apa tuan-tuan? Sila lagi ada jawab. Allah. Okey. Betul Puan Masina terbaik. Betul Puan Miss Salmah, Puan Wirda terbaik, Puan Nurmah terbaik. Okey, terbaik semua ya. Puan Aminah terbaik. Allah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih i'rabnya macam mana tuan-tuan? Majrur. Majrur bil kasrah. Dan dia adalah lafzul wa lafzul jalalah. Ini nama dia lafzul jalalah tuan-tuan ya. Lafzul jalalah. Kalau panjangnya macam itulah mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih dia wajib jar. Wajib jar. Sebab tu nama dia majrur. Majrur bil kasrah. Sebab tu ujung dia Allahi. Dan dia adalah lafaz jalalah. Macam tu tuan-tuan semua ya. Alhamdulillah kita dah selesaikan nahwu dia punya. Untuk semua ni tuan-tuan, jelas ke tidak jelas? Sila
tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas untuk nahwu ni? Jelas ke tidak jelas? Ni nahwu dia. Okey, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas ya. Syukran tuan-tuan semua ya. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita sudah belajar tasrif muka surat 69. Kita sudah belajar yang paling pertama kali mencari kata dasar. Lepas tu kita dah belajar juga macam mana menentukan bina. Lepas tu kita belajar sirah dan wazan dan makna perkataan. Lepas tu kita dah belajar latihan yang ada pada muka surat 69. Alhamdulillah kita dah buat itu semua tuan-tuan. Sebelum saya tutup, adakah soalan daripada tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen ada soalan ke tidak. Kalau tak ada, kita tutup kelas kita ni. Tak ada soalan ya? Tak ada? Susah tapi seronok. Alhamdulillah. Yang penting tuan-tuan semua tetap bersemangat. Tetap bersemangat dan istiqamah. InsyaAllah Allah pemudahkan kita untuk memahami bahasa Arab ni. InsyaAllah. Okey. Itu sajalah tuan-tuan untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah kita teruskan, kita sambung esok. Terima kasih banyak tuan-tuan atas kehadirannya dan juga atas semangatnya untuk belajar bahasa Arab. Jazakumullah khairan. Hanya nakhtatim darsana al-yawm bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.